أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إله مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شائع لله لم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa amma ba'. Yang saya hormati tuan pengerusi, para imam, para bilal, para noja, para alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah. Ustazah ada ke? Muslimin, muslimat, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita hadir ya dalam kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan panjangnya umur kita sampai ke hari ini. Kita sudah masuk ke dalam bulan apa tuan-tuan? Bulan Rabi'. Ya, Rabi' cakap Arab apa ya? Rabi' cakap Arab lah, cakap Melayunya Jawa apa sebut? Rabi' ni bukan musim bunga ke? Saya tak salah musim bunga rasanya. Ya. Dia ada Soifi, ada Rabi'. Ya. Rabi'ul Awal ya, iaitulah ya musim bunga, ataupun kita kata kalau negara yang 4 musim tu ya ada ialah ya ada apa tu autumn, kalau Inggeris apa autumn ya. Tak pasti, saya dah lupa lah ya. Ada musim bunga, ada musim luruh ya. Masa saya duduk belajar dulu 4 musim. Tuan-tuan merasa 4 musim tu kat Jalan Khamis ya. Tu saya tanya anak murid saya, kalau kamu rasa nak rasa main salji, pergilah luar negara. Sini tak ada salji. Sini air ABC, ais kepal. Kan? Tapi sana jatuh sekeping salji itu jatuh. Kita nampak macam mana Maha Suci Allah Ta'ala menjadikan salji itu macam mana. Macam mana tuan-tuan makan minum air ABC itu macam itulah. Tapi daripada langit turun. Kan? Kita biasa tengok hujan turun. Ini macam ais, tapi macam kapas. Tuan-tuan ya. Mula-mula heran ya, sebab tak pernah. Ya, sebab kita duduk kat Malaysia, mana pernah. Kenapa tak open? Buat sangat ke apa? Oh, ada backup semua macam-macam ada. Bagus. So yang suka datang sini tu. Tempat lain tak suka. Ya. Sini suka. Okey. Oh, dalam Luar dengar dua. Oh, luar apa ada ya? Kalau saya dekat surau dekat Jalan Nenas tu kan, dia kata sampai Bukit Kerayung dengan suara Ustaz Zairi dia tu. Bukit Kerayung biar betul. Mic yang kuat ke atau suara saya yang kuat, dia kata. Mic lah kuat kan, dia punya teknologi terkini lah kok. Yang kat atas tu mimbar tu kan. Kalau tidak takkan sampai Bukit Kerayung, Kerayung Lor. Kerayung Lor boleh dengar sampai sana ya, masya-Allah. Ya, dia kata ada orang tu duduk sampai duduk kat tangga aja boleh dengar suara. Ya, pergi tak? Ya, duduk kat tangga aja. Tangga rumah bukan tangga masjid, ya. Jadi saya kata tak kisahlah tuan-tuan. Jadi kita punya dakwah pun sampai, kalau rasa tak nak dengar dekat masjid ke surau, dengar kat rumah pun alhamdulillah. Ya. Jadi itu saya katakan bagaimana kejadian Allah Taala itu sangat hebat tuan-tuan ya. Sebab itu kalau tuan-tuan duduk saja dekat Meru ni tak berapa nampak. Tuan-tuan pergilah berjalan ya. Kalau ada Al-Fulus pergi ya, bukan wal manfush. Al-Fulus sebelum manfush itu kan.
Senang cerita sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita dah tak nampak dah dunia luar. Ya. Jadi kesempatan itu tuan-tuan pergi, sekiranya ada duit banyak pun disimpan buat apa tuan. Nanti kalau dah sakit, duit itu habis dengan membiayai kesakitan kita je. Jadi sebelum sakit ni, sebelum Allah jadikan kita sakit, baik kita pergi tengok negara orang. Ya, jangan duduk di bawah kita punya telangkup deskop Meru saja. Ya, sebab itu saya katakan, ada orang bertanya, Ustaz, macam ni keadaan dekat Mekah macam ni. Memang iyalah. Tuan-tuan takkan pelik. Itu bukan satu bid'ah ataupun itu memang mazhab. Ya, kalau tangannya lurus ke, tangannya berpusing-pusing ke, ya, ketika solat itu normal. Ya, saya katakan itu tuan-tuan baru tengok sedikit. Kalau tuan-tuan pergi Afrika ke mana ke, saya pasti akan benda-benda pelik akan berlaku kepada kita tengok. Ya, jadi kita perhatikan jangan. Terus saya katakan setiap apa yang kita nampak itu, jadikan dia satu perkara yang itu adalah hikmah di sebalik. Ya, Allah ciptakan kita daripada Adam itu. Tu ada orang tanya, Ustaz, macam mana boleh berpuak-puak, boleh beramai-ramai kita ni macam-macam bahasa? Tuan-tuan tak rasa heran kan? Macam mana kita ni boleh banyak bahasa daripada asalnya Adam dan Hawa itu boleh jadi. Sebab Allah dah sebut dalam Al-Quran, Inna ya ayyuhallazina amanu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Aku ciptakan kamu wahai orang-orang yang beriman. Wahai manusia, bukan orang beriman. Aku ciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Daripada dua orang itu sudah menjadi waja'akum syu'uban, telah menjadi bangsa-bangsa yang begitu banyak hari ini. Ataupun disebut puak-puak. Kalau dalam orang Arab, kabilah-kabilah. Begitu banyak, macam-macam. Kalau kita kan kat sini mungkin tak nampak. Kalau negara Sabah sana macam-macam. Ada Kadazan, ada baik apa? Ada apa je? Murut. Murut dah apa benda lagi lah. Tuan-tuan sendiri pun mungkin dah ada anak yang kahwin dengan orang Sarawak kot, tahu kot. Kan, dia punya bangsa, dia punya apa? Agama dia tetap agama Islam, tuan-tuan. Tapi bangsa itu yang begitu banyak. Jadi tak heranlah dekat Malaysia ni macam mana. Kita boleh ramai bangsa tapi boleh duduk dalam satu rumpun dalam keadaan aman dan bahagia sebenarnya. Dah tak nampak negara lain tak macam kita, tuan-tuan. Itu dah rezeki duduk dekat negara Malaysia sebenarnya. Jadi tetap kekalkanlah keamanan kita itu supaya kita rasa dapat beribadah dalam keadaan yang tenang. Bukan dekat negara yang luar itu terpaksa takut, tuan-tuan, terpaksa berlari sana berlari sini, terpaksa melarikan diri daripada negara luar, kerana takut tak selesa, tuan-tuan, untuk beribadah dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, kita sambung balik semula perbincangan kita. Sebab masa isyak pun terlampau cepat sebenarnya. 8 suku pun dah masuk isyak. Jadi kalau maghrib itu panjang kan. Dia pun kan kadang-kadang ialah kita ambil masa yang agak panjang kan maghrib itu. Itu yang terbabas sampai kan dia kata kan marah kat ustaznya, kenapa lebih sangat ustaz, ini kuliah isyak, bukan kuliah maghrib, dia kata. Jadi saya pun rasa cukup sekadar itu dulu, sebelum kita tak nak panjang-panjang sebenarnya, tuan-tuan. Okey, jadi sebenarnya kita dah sampai pada muka surat yang ada buku, tuan-tuan, pada muka surat 94. Kita sudah sampai kepada cara dan bacaan ketika bangun. Bangun daripada mana ni? Bangun daripada sujud ke bangun daripada duduk di antara dua sujud? Boleh. Jadi kita sambung semula perbincangan kita, bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. InsyaAllah kita sambung. Jadi disebutkan cara dan bacaan ketika bangun, menurut sekumpulan para ulama, baginda Nabi SAW hanya bergantung kepada tenaga pehanya, tenaga peha. Kita ada semua ada peha kan? Ada yang tak ada peha? Tak ada peha, macam nak bangun, ustaz? Duduk, tak tahulah kita boleh bangun kejap kan? Tuan-tuan jangan heran ada orang yang lahir tanpa peha, ada kan? Dia sampai badan ni je lahirnya macam ni je, tapi boleh hidup, kan? Yang penting ada ni lah, jantung kan? Hati ada, jantung ada, cukup lah. Walaupun badannya separuh je hidup kan? Dekat Mak Saleh ke apa, saya tengok tu kan, Masya Allah, kejadian Allah Ta'ala hebat.
Ya. Subhanallah. Ya. Jadi saya katakan yang penting, ya, tanpa peha pun boleh solat juga. Yang penting kita masih masih bernyawa, selagi itulah kita diwajibkan untuk kita melakukan solat. Jadi, ya, peliknya orang yang ada peha tapi tak solat. Kan? Orang yang tak ada peha tu solat, ni orang yang tak ada peha ada solat, ni yang ada peha cukup ni tak solat. Tu yang menjadi pelik tu. Ya, sepatutnya kita pelik orang yang tak ada peha. Ya. Tapi dia mampu untuk solat sebenarnya walaupun pakai kepala je. Ya. Pakai dia punya isyarat saja. Ya, tapi kita yang sempurna ini, ya, tak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, serta tidak bergantung kepada tangannya, yakni tangannya tidak digunakan untuk membantunya bangkit, ya. Jadi maknanya macam mana tuan-tuan? Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan supaya kita tahu kan. Biasanya kalau duduk di antara dua sujud kita nak bangun, biasanya lepas daripada sujud tuan-tuan terus bangun kan. Ada orang terpaksa pegang sini kan, gunakan tangan kan. Maknanya dia tak ada, dia terus saja duduk ataupun dia duduk sekejap untuk rakaat yang seterusnya. Kita gunakan dia kata guna tangan. Kan. Tapi dia tak ada gunakan tenaga tangan dia. Ataupun dia gunakan tenaga peha je, terus naik kan. Bagi yang kuat lah. Yang tak kuat, tuan-tuan gunalah kekuatan yang apa kan. Itu dia kata, yang dikatakan disebutkan tadi, ya. Maknanya tadi disebut tidak bergantung kepada tangan tadi, tangan, ya, yakni tangannya tidak digunakan untuk membantunya bangkit untuk berdiri betul. Jadi dia guna peha saja dah boleh bangun dah. Itu orang yang sihat walafiat lah tuan-tuan, ya. Yang sakit tulang belakang ke, yang apa, yang seliuh ke, ya, yang dia punya apa, dalam-dalam tu sakit, ya. Kita fahamlah tuan-tuan, ya. Ikut faktor usia lah, ya. Okey tuan-tuan. Jadi seterusnya bagaimanapun menurut ijtihad mazhab Syafi'i, mazhab kita tuan-tuan, dan Hambali, ya, Nabi SAW, ya, sebenarnya bergantung kepada tangan, ya. Nabi bergantung kepada tangan ketika bangun. Nabi juga bergantung kepada tangan dia untuk bangkit, ya, untuk bangun berdiri. Nabi pun kadang-kadang ada masa Nabi tak berlarat. Ada masa Nabi juga bergantung. Bukan Nabi itu sentiasa muda, sehinggalah umur Nabi akhir tahun pun, sampai 63 tahun pun sama juga. Nabi tetap solat tapi menggunakan tenaga yang ada bagi diri Nabi. Kalau ada tongkat, guna tongkat. Pelik guna tongkat dia. Tongkat duduk je lah tu, solat dekat kursi lah saya tengok kan. Manakala larangannya pula adalah dhaif, larangan. Maksudnya tidak ada larangan ataupun kita katakan larang daripada perkara tersebut. Kedua-duanya itu adalah dhaif ataupun kata hadis yang dhaif. Mereka berpegang kepada hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 95 itu, yang Nabi kata apa? Iza rafa'a ra'sahu an sajdati thaniyah, jalasa wa'tamada 'alal ard thumma qam. Apabila beliau Amru bin Salimah mengangkat kepalanya daripada sujud yang kedua, baginda akan duduk sebentar. Macam kita kan, kita duduk sebentar, kita tak terus bangun kan. Kadang-kadang orang tak larat, dia duduk sekejap, lepas tu baru bangkit, bangun kan. Dan bergantung kepada bumi, kita pegang tanah yang kita pegang, tempat sujud kita tadi kita pegang, kemudian barulah kita bangkit berdiri. Jadi dekat ada dua keadaan lah, satu yang pegang, satu lagi yang tak pegang, memang kuat lah kan, terus bangun. Jadi dia kata mana yang betul Ustaz? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Yang tak bolehnya tak semayang langsung. Kan? Memang tak semayang lah. Kalau dua tak buat, memang tak semayang lah tu. Kan? Jadi sekarang ni yang penting tuan-tuan buat apa sahaja yang tuan-tuan larat. Nak guna tangan ke, guna peha ke, guna apa yang tuan-tuan boleh bangun. Kalau tak bangun tu ada. Kan? Alat bantu tu. Kan? Kerusi. Tak larat. Jadi jangan sampai kita tak mampu langsung. Walau tak mampu, kita ada macam-macam cara.
untuk melakukan ibadah solat yang wajib. Maka terdapat juga riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantung kepada tangannya ketika ingin berdiri. Maka Nabi, majoriti ulama mengatakan Nabi menggunakan tangan baginda untuk bangkit, untuk bangun pada rakaat selepas rakaat yang kedua, selepas bangun daripada sujud. Maka kesimpulannya tuan-tuan, pandangan yang terpilih dalam bab ini adalah dengan bergantung kepada tangannya berdasarkan kepada hadis Al-Bukhari di atas. Ya, dalam pada itu tidak perlu kita menuduh dan menyalahkan individu yang bangun tanpa bantuan tangan. Makna dia steady saja tanpa tangan, dia terus dia bangun kan. Ya, sebab ketahanan badannya hebat. Ya, gantung kan. Jauh sebut gantung. Gantung kan genteng. Salah sebut kan mampus apa ni kan ya. Marah orang Jawa ini. Ya. Dalam usaha jadi dia kata tidak perlu menuduh dan menyalahkan individu yang bangun tanpa bantuan tangan dalam usaha menuruti cara solat yang berkualiti. Jangan kita bergaduh pula. Oh kau tak boleh. Kau kena pakai tangan juga sebab Nabi guna tangan. Habis orang yang terus bangkit je dia kata salah, bid'ah. Ya. Ini tak boleh ni, ini tak ikut cara Nabi. Tidak. Dua-dua tu ada riwayat dia sendiri dan dibolehkan. Ya. Sebab itu kalau kita tengok macam-macam cara kan orang bangkit daripada sujud itu sebab ikut kekuatan tenaga, ya, tenaga kaki dia, ya, untuk dia bangkit semula. Maka ketika bangkit itu Nabi SAW menyebutkan lafaz takbir Allahu Akbar dengan kuat kan. Kita daripada sujud nak bangkit Allahu Akbar kan. Dia kata ustaz perlu panjang tak Allahu Akbar tu sampai nak naik? Tak payah pun panjang pun. Mana sekadar makna makmum kita boleh faham lah. Ya, kalau boleh sebab kita nak bangkit tu pun agak lama juga kan. Takut kadang-kadang dah tahiyat ke, duduk di antara dua sujud ke, dah nak bangun. Kadang-kadang pun confuse. Ya. Sebab ketika itu kita dah dikuasai oleh syaitan, was-was. Ya, Pak Imam sendiri pun kadang was-was. Saya sendiri pun ada masa aku ni dah rakaat yang keberapa ni? Kita dah terlupa tuan-tuan. Itu yang bila jadi imam ni risau sangat kan kalau kita terlebih rakaat. Ya, terkurang rakaat pun tension. Kalau lebih rakaat, aduh ya, dah 3 4. Sebab macam-macam fikir kan, hutang pun fikir dalam tu. Hutang terkeluar pula dalam solat. Ya. Hutang yang belum terbayar. Ingat nak bayar tak terbayar pula. Dah. 3 4 kan. Allahu Akbar. Ya. Itulah yang terjadi tuan-tuan, lemahnya iman kita ketika itu kan. Sebab kita bila dah masuk saja solat, sepatutnya dah tak ada fikirkan hutang ke. Hutang kat belakang tuan-tuan. Ya. Yang sekarang kita fokuskan adalah solatku yang terakhir sebenarnya. Jangan fikir benda yang lain sebenarnya. Tapi kadang-kadang syaitan tu lalukan juga masuk kepada fikiran kita kan. Kita pun fikirkan balik. Ya Allah, kalau tak bayar ni mati aku ni. Ya, macam-macam kita fikir. Ya. Maka bagaimana disebutkan hadis Jarir bin Mutarrif radhiyallahu an yang bercerita bahawa dia bersolat bersama dengan Imran di belakang Ali karamallahu wajhah. Fakana iza sajada kabbara wa iza rafa'a kabbara wa iza nahadha min ar-rak'ataini kabbara. Falamma sallam akhadha Imranu biyadiyya faqala laqad salla bina hadha salata Muhammad atau qala laqad dzakkarani hadza salata Muhammad. Ya, disebutkan apabila beliau iaitu siapa? Ali karamallahu wajha. Ya, bagaimana sahabat Nabi, ya, Ali, ya, kita tahu kan, ya, bagaimana disebutkan di sini ingin sujud, ya. Apabila Sayyidina Ali ingin sujud, beliau bertakbir. Ya, macam kita lah, bila nak sujud memang takbir lah, Allahu Akbar. Ya, apabila mengangkat kepala maka beliau bertakbir. Ya, bila bangun daripada sujud, Allahu Akbar. Dan apabila bangun daripada 2 rakaat, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Ya, maka ketika beliau memberi salam, Imran memegang tanganku lalu berkata, sesungguhnya beliau mengimami kita dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Imran berkata, sesungguhnya cara ini telah mengingatkanku kepada solat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka selepas habis solat lah tuan-tuan, lepas habis ya, Saidina Ali bagi salam, aku Imran pegang tangan Saidina Ali, dia kata beginilah ya, teringat bagaimana Nabi mengimamkan kami ya ketika Nabi hidup ya. Apa yang disampaikan ataupun apa yang dipraktikkan oleh para sahabat, dipraktikkanlah ya seterusnya apa yang dapat ya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Al-Bukhari. Okey tuan-tuan, boleh? Dah pukul berapa saya nak tengok ni, jam tu ya? Itu yang jam, bukan jam Mekah ni. Okey, seterusnya duduk istirahat sebelum bangun ya. Duduk istirahah ya, dalam bahasa Arab sebut istirahah, iaitu berehat ya, duduk berehat sebelum bangun ya. Apa dia duduk itu? Maka kita tengok Nabi SAW juga diriwayatkan telah duduk sebentar selepas sujud. Kan biasanya kalau kita kadang-kadang lepas bangun daripada sujud, kita akan duduk sekejap ya. Kadang-kadang Pak Imam pun duduk sekejap juga. Kita ikut kan. Jangan kita bangun, Pak Imam belum lagi bangun, kita dah bangun. Itu yang salah. Kan? Ada juga dia kata Pak Imam ni lambat. Ya, kita biasa terus je bangun, tak ada duduk-duduk. Jadi kita sekarang ni ikut imam ke ikut amam? Kalau tuan-tuan yang jadi amam, tuan-tuan sendirilah jadi imam. Kan? Kita walau macam mana imam tu lambat ke, dah uzur ke, dia pakai kerusi ke, kita kena ikut dia sebab kita berpandukan kepada dia. Kalau dia lambat, lambatlah kita, nak buat macam mana? Ya, tuan-tuan dah pilih dia kan? Jadi imam. Kan? Kita dah memang respect dia. Kita dah memang menjadikan dia seorang imam, maka perlu ikut. Dia lambat ke, dia 5 minit ke, 20 minit ke, dia sujud, maka perlu ikut. Kita tak boleh bangun, bangkit, kita melawan Pak Imam. Ya. Ketika itu saya katakan, ya sabarlah. Sabar. Ya. Dia kata, Ustaz nak pergi kerja ni, lambat sangat Pak Imam ni. Ya, lagi-lagi subuh kan, saja je lambat dia baca. Kan? Dia punya zikirnya panjang pula, dia punya sujudnya. Ya. Jadi perlu fahamlah tuan-tuan ya, kalau masjid-masjid yang tepi jalan, surau dia tepi jalan, Pak Imamnya kena fahamlah. Ya, orang nak pergi kerja. Kalau Sabtu Ahad insya-Allah ya boleh kita tambahkan 5 kali tasbih ke 10 kali tasbih pun tak ada masalah tuan-tuan. Ya, kita nak baca panjang ke pun tak ada masalah. Ya, tapi disebabkan hari biasa memang ya semua orang nak berderah ya nak pergi kerja. Maka ia berdasarkan hadis daripada Malik bin Al-Huwairith berkata, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa iza kana fi witri ya min salatihi lam yanhadhu hatta yastawi qa'idan. Ya, bahawa beliau nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat, maka apabila baginda berada pada rakaat yang ganjil daripada solatnya, solat ganjil tu solat apa tuan-tuan? Solat ganjil, solat witir. 3 witir berapa rakaat? Tuan-tuan buat 1. Ya. Tuan-tuan buat 1 rakaat je witir. Ya. Biasa kan bukan buat 3 ke rakaat? Kan? Kan? Yalah sebenarnya tak ada masalah kan. Ada ustaz saya ni tak larat lah. Biasanya kalau yang penting buat ustaz kan. Ya memanglah buat kan. Tapi takkan sepanjang malam witirnya 1. Kan? Tak ada 3 pun. Paling kurang 3 rakaat, 5 rakaat, 7. Kan dia ganjil kan. Tuan-tuan boleh buat. Ya. Ataupun 3 rakaat tu 1 salam saja pun boleh. Kan? Macam solat-solat tarawih. Kalau yang kita buat 8 rakaat tu dengan 3 witir, 1 salam. Kan? Jadi pada rakaat 2 tak ada, kita terus bangun. Rakaat kedua tak ada tahiyat ke gitu. Tak ada apa? Tahiyat akhir ke apa, tak ada. Terus ya bangun. Ya. Untuk rakaat yang ketiga baru kita bagi salam, ya. Boleh juga terpulang kepada tuan-tuan sebenarnya, yang pentingnya langsung tak buat. Tadi saya katakan langsung tak solat witir. Itu yang tak boleh. Kan? Ni sibuk 1 rakaat, 3 rakaat, 7 rakaat, rupanya tak buat. Kan, solat tarawih pun sama. Ya, nak 8 ke 20, rupanya tak buat langsung, duduk kat kedai kopi saja. Ya, maidang saja kerjanya. Ya, orang sibuk ya bergaduh tentang rakaat. Rupanya dia orang yang kaki tak solat. Kan?
Itu yang kita marah tu. Ya sangat bertentang apa? Bertekak, tapi kita orang yang tak solatnya tuan-tuan rahmat Allah Taala, rugilah. Sangat-sangat rugi. Sebab tak tentu lagi tuan-tuan, Ramadan ni yang kita nak datang ni bulan apa ni, dah nak sampai dah Ramadan ni. Pun tak tentu kita sampai ke tidak tuan-tuan Ramadan. Moga-moga Allah sampaikan kita, dapat kita solat tarawih semula. Kalau sekarang saya kata tuan-tuan boleh solat tarawih sekarang. Mana ada solat tarawih Rabiul Awal. Bid'ah dia kata. Okey, seterusnya annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa iza kana fi witri min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Bahawa beliau nampak Rasulullah. Siapa yang nampak? Malik bin Al-Huwairith. Beliau nampak bagaimana Nabi solat. Apabila baginda berada pada rakaat yang ganjil daripada solatnya, maka baginda tidak bangkit apabila selesai sujud, sehingga baginda duduk tegak terlebih dahulu. Duduk dulu sekejap, kemudian baru bangun. Yang ketiga kan, rakaat yang ketiga itulah rakaat yang ganjil. Contohnya macam kalau kita solat isyak tu kan, rakaat ketiga tu kita tak terus bangun kan, kita duduk sekejap, lepas tu baru kita bangun. Jadi kita tengok pada Pak Imam lah. Pak Imam belum bangun, jangan kita bangun. Imam menguap pun takkan kita nak menguap, dia kata ustaz kan. Contoh kan. Maaf bawa kan. Kadang-kadang kita kena ikut lah ustaz, dapat imam menguap, kita pun kena menguap ke? Tak adalah kan. Itu kadang-kadang je lah. Jangan lurus ke bendul pula, saya katakan kan. Tengok-tengok patut-patut lah kan. Cuma kita menjadikan imam itu sebagai kita punya panduan. Seterusnya tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, mazhab Syafi'i menganggap sunat untuk duduk sekejap selepas sujud yang kedua. Bagi mazhab Syafi'i, mazhab kita ni tuan-tuan, dia menganggap sunat sebenarnya, sunnah. Untuk duduk kita sekejap, jangan bangun dulu. Kita duduk sekejap selepas sujud yang kedua pada setiap rakaat, sebagai mengikut bagaimana sunnah Nabi SAW. Ada dalam riwayat Al-Jamaah kecuali Muslim dan Ibnu Majah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab riwayat dalam semua riwayat ada kecuali Muslim dan Ibnu Majah. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kat rumah tuan-tuan sekarang, tak payah kitab hadis tuan-tuan, semua dalam laptop ataupun dalam handset saja. Hadis segala-gala tuan-tuan boleh tengok ada kan dekat handset. Nak tengok yang sahih ke, yang dhaif ke apa, boleh. Sekarang ini itu saya katakan, handset tu kalau digunakan tempat yang baguslah. Banyak benda kita boleh cari dalam tu, hadis yang betul ataupun hadis yang ditolak, maudhu' dan sebagainya. Tapi handset tu tak pernah tengok pun ustaz hadis. Kan? Kita baca cerita yang lain, cerita sensasi dan panas saja yang kita baca. Kan? Allahu Akbar. Okey, seterusnya bagaimanapun majoriti mazhab lain selain daripada mazhab Syafi'i berpendapat bahawa ia hanya elok dibuat sahaja kerana ia tidak disebut dalam hadis Abi Humaid As-Sa'idi yang menerangkan sifat solat Nabi SAW. Maka pandangan terpilih menurut khidmat dan penelitian penulis adalah melakukan duduk istirahat sebelum bangun. Maka majoriti ataupun penulis juga mengatakan hendaklah melakukan duduk istirahat, duduk sekejap tuan-tuan, untuk sebelum kita bangkit untuk rakaat yang seterusnya. Wallahu alam. Okey tuan-tuan dah habis ke? Belum lagi, panjang lagi ni. Tapi dah kali Yang perkara yang ke-15 adalah sujud yang kedua. Kita masuk kepada perkara sujud yang kedua. Tadi sujud yang pertama, ini sujud yang kedua. Setelah kita duduk di antara dua sujud, maka kita sujud pula untuk kali yang kedua seperti sujud yang pertama dengan mengucapkan takbir intiqal, Allahu Akbar, dan membaca tasbih seperti sujud yang pertama. Maka semua keadaannya adalah sama seperti sujud yang pertama tadi. Ini bahagian sujud tuan-tuan secara jelas. Tidak ada perselisihan para ulama, semuanya sama saja. Mazhab semua mengatakan sujud kedua tu memang ada. Dan seterusnya duduk tasyahud ataupun duduk tahiyat awal.
Dalam solat fardu yang mempunyai jumlah rakaatnya 3 ataupun 4, maka ketika dalam rakaat kedua kita duduk ya untuk membaca tasyahud ya. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau imam terlupa baca tasyahud macam mana? Yalah, imam tak duduk pada rakaat, sepatutnya dia kena duduk, tapi imam terus bangun. Kan? Jadi batal tak solat pak imam tersebut? Bila dah batal, batal lah ustaz semua kan? Mana pula batal? Kan? Masa kena ganti dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Ya. Kecuali kalau pak imam tu tambah rakaat ya. Kan? Tambah rakaat jadi 5 rakaat, 6 rakaat, itu tunggu. Kita tunggu tengok macam mana pak imam ni. Ya. Ya, kadang-kadang pak imam ni itulah dia dalam di alam yang lain. Bila alam yang lain tu aku yang salah ke atau pak imam yang salah? Kan? Kita kan ada saya pergi satu-satu tempat, pergi kampung-kampung kan. Dah terlebih ni rasanya kan. Kita pun was-was juga bila dapat imam banyak rakaat kan. Ni dah 5 lah pak imam. Ya, solat Zuhur je pun kan. Jadi kita jangan ikut dia dah. Ketika itu dah tak jadi kita punya peranan untuk mengikut dia menjadi 5 rakaat. Kita duduk dulu. Kita duduk untuk tunggu dia tahiyat akhir kalau kita nak ikut dia. Tapi kalau tuan-tuan nak mufarakah dengan dia pun boleh. Tapi sayanglah, rugilah kan. Kita nak dapat pahala imam, kan. Tapi kalau dah memang dia buat hal dia sendiri, kita pun hal kita sendirilah. Kan? Tapi sebenarnya kita boleh tunggu dia sampai dia tahiyat akhir. Kita tunggu dia, tak ada masalah. Ya. Jadi saya katakan tadi, kalau tasyahud awal ini tak ada masalah. Tuan-tuan jangan mufarakah pula dengan pak imam tu, jangan. Tuan-tuan ikut saja. Kalau dia tak duduk, kita pun jangan duduk. Pak imam tak duduk, aku duduk. Aku nak baca tahiyat juga. Jangan, tuan-tuan. Kita sebab ikut imam tak baca, kita tak boleh baca. Kita kena ikut dia bangun rakaat yang ketiga kan. Kita jangan melawan, tuan-tuan. Ya. Nanti kena tulah nanti. Berhenti, stop dulu ke? Okey. Nanti saya sambung sikit lagi sebelum kita masuk habiskan tasyahud insya-Allah.
Okey tuan-tuan rahmatullah taala, kita mungkin habis sampai tasyahud awal insya-Allah. Saya pun tak suka untuk berlebih-lebihan selepas azan ini ya. Nanti dah jadi kuliah Isyak ya. Jadi tuan-tuan pun sendiri pun ya, dia kalau apa kajian siapa Fadilah Kamsah ya. Dia kata kalau tu 7 minit je. Kalau yang dah berumur ni dia tak boleh panjang-panjang. Kalau budak lagi, ya, budak tak tahu berapa minit apa. Ada kajian tu dia sebutkan. Patutlah saya tengok dia punya sekejap keluar masuk kan. Sebab saya nak ke tandas pun ada kan. Dia punya kan. Memang betul lah. Lepas tu ceramah pun tak boleh panjang-panjang sebenarnya. Ya. Sebab tu orang pun bukan nak dengar sangat pun. Ya, dia nak dengar yang awal dan yang akhir je. Tu je. Tengah-tengah tu yalah. Tapi itulah. Tengok kepada keadaan ceramah Ustaz. Kalau ceramahnya panas, panaslah dia. Ponggongnya kan. Kan terasa pedas masing-masing. Tu baru dia kata tak boleh, ustaz ni tak boleh lama ni dia kata. Ya, dah kita orang dah terasa semua dah. Ya. Okey tuan-tuan dan rahmat taala, kita masuk kepada tasyahud awal tadi ya. Maka disebutkan tasyahud awal ya, ataupun dalam solat fardu yang mempunyai jumlah rakaatnya 3 ataupun 4. Maka ketika dalam rakaat yang kedua kita duduk untuk membaca tasyahud. Disebut, tuan-tuan kena sebut betul. Tasyahud ke tasyahud? Dia sebenarnya disebut tasyahud, bukan tashhud. Tashhud maksud lain. Ya, dia tasyahud ataupun tahiyyah. Tahiyyat awal. Ya, sebab dia ambil daripada perkataan yang pertama yang kita baca, at-tahiyyatul. Tuan-tuan kena sebut betul-betul ya. Bukan tahiyah, tahiyat salah. Dia ada sabdu tu at-tahiyyatu. Sebab tu kita bila sebut jelaskan at-tahiyyatul panjang. Ya, itu mana penghormatan. Apa maksud tahiyat? Penghormatan. Ya, bagaimana Allah menghormati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat juga menghormati Nabi. Ya, maka disebutkan itu tasyahud kerana pada bacaan tahiyat ada 2 kalimah syahadat. Satu tasyahud awal, satu tasyahud akhir, iaitu kita duduk tahiyat akhirlah disebut ya. Manakala hukum tasyahud awal, kalangan para ulama dan mazhab telah sepakat bahawa duduknya tasyahud awal itu dan membaca bacaannya hanyalah sunat sahaja. Kalau kita tengok kat sini, Mughni al-Muhtaj ada rujukan situ, Syarah as-Saghir, Fiqh al-Islam wa Adillatu, ada dalil dia, kita boleh rujuk kat situ yang mengatakan semua mazhab mengatakan tasyahud awal merupakan sunnah sahaja. Sebab itu kalau Pak Imam tak baca, bukan menjadi satu batalnya solat. Dia merupakan sunnah. Jadi sebab tu dia kata ganti dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Ya. Kedudukan kaki ketika mana duduk tasyahud. Okay, kita habis kat sinilah. Ya. Yang mana ketika duduk tasyahud awal ini Nabi SAW meletakkan tangan kiri baginda SAW di atas paha kiri. Ya, tuan-tuan, ni kita buat kan. Biasa tasyahud kita letak kiri, paha kiri, tangan kiri lah. Kan? Dan tangan kanan di atas paha kanan. Tak ada kita bersilang macam tu. Ya, bersilang atromen. Semayang cara atromen semayang, silang. Tak ada lah kan. Itu jadi pelik pula ajaran baru tu, ajaran Ustaz Zahiri punya ajaran baru. Dia kata Ustaz Zahiri bersilang. Ya, bukan macam pengantin duduk. Ya, macam ada pengantin duduk macam tu, bersimpuh itu kan. Jadi bila kita tasyahud, begitu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kaki kiri, sedangkan kaki kanannya kita tegakkan. Kalau yang tak boleh nak tegak betul kan tuan-tuan, lentikkan kakinya. Kita setakat mana tuan-tuan boleh lentik? Boleh lentik tak? Tak boleh lentik, nak buat macam mana? Sunnahnya dilentikkan. Ya, kita lentikkan. Sebab itu kita menghadap ke arah kiblat. Lentik tu bukan saja-saja tuan, sebab dia menghadap arah kiblat sebenarnya. Nabi buat arah lentik tu. Ya. Bukan untuk bagi kaki kita bagi ada apa-apa, tak ada, kesihatan tak ada. Memang dilentikkan untuk menghadap arah kiblat itu sebenarnya. Ya, sebab itu dalam hadis sebut fa iza jalasa fi qira'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Dan apabila baginda duduk semasa rakaat yang kedua, maka baginda duduk di atas kaki kirinya serta menegakkan
kaki kanan. Jadi apa-apa yang tuan-tuan dah buat selama ni tu betul lah sebenarnya. Jangan kata salah pula, tak ada. Jangan tukar-tukar pula kaki ya. Dilentikkan kaki kiri pula ke? Tak boleh. Yang dilentikkan adalah kaki kanan, bukan kaki kiri yang kita lentikkan. Terbalik nanti. Ya. Jadi apa yang kita dah buat sekarang ini dah betul lah. Ya, cuma kita baikkan, mencantikkan sedikit lentikan kita itu. Kalau boleh dilentik. Tapi kan ustaz saya punya kaki pun dah tak berapa lentik. Ya, dah bukan waktu ganteng-ganteng dulu berlentik. Sekarang semua dah habis dah lentikan semua ni. Ya, dah loose. Kan kaki semua dah loose semua, dah tak boleh ustaz. Setakat manalah tuan-tuan boleh. Boleh. Yang penting duduklah. Yang penting duduk tahiyat awal ya. Kita belum masuk tahiyat akhir lagi. Jadi insya-Allah kita nanti akan sampai kepada mengangkat jari. Bagaimana kita akan tunjuk jari kita ketika mengucap tahiyat asyhadu alla, bagaimana ya, dan bagaimana adakah tasyahud kita tangan kita perlu bergoyang-goyang macam ni ke, atau tunjuk macam ni ke, atau tunjuk langit tunjuk langit ke ya, asyhadu alla ilaha illallah ya. Pelik kau tengok kan ya, tak pernah orang buat lagi ya. Jadi mana yang betul sebenarnya ikut cara Nabi SAW. Jadi kita akan masuk insya-Allah pada bulan yang seterusnya nak jumpa tuan-tuan. Sebulan tuan-tuan baru jumpa. Ya. Kadang-kadang dah berubah dah, muka pun dah berubah dah. Bulan depan kan. Saya pun dah tak kenal tuan-tuan. Jadi insya-Allah jika ada masa dan kesempatan kita akan jumpa lagi. Saya doakan tuan-tuan dalam keadaan sehat wal afiat, dapat kita beramal dalam keadaan lebih-lebih bulan Rabiul Awal ini. Ada sebahagian surau dia buat tuan-tuan, berzanji. Surau ni buat ada berzanji. Ya. Barzanja ke barzanji? Oh, dia tak baca satu muka surat ke, tak ada lah. Satu rawi lah. Alhamdulillah ya. Dia kata ustaz, ada orang yang menentang kan. Dia kata menentang tu apa? Dia kata kalau dia bacakan berzanji, baik baca Al-Quran. Dia kata Al-Quran dapat pahala, berzanji tak dapat pahala. Habis yang dalam berzanji tu bahasanya apa? Saya cakap, tuan-tuan boleh buat tak bahasa berjanji tu? Tuan-tuan boleh karang tak bahasa berjanji tu? Ya, nak buat syair pun tuan-tuan tak tahu kan? Jadi nak buat berzanji itu pun bukan senang juga, nak memikirkan ayat-ayatnya tu pun susah. Memang betul tak dapat pahala, saya kata iya ke? Ibadah kan Allah terima. Kalau benda yang baik Allah terima. Maknanya dalam berzanji itu menyebut keadaan Nabi dilahirkan, Nabi kahwin dengan siapa, semua ada cerita. Tuan-tuan, sebab tu saya katakan yang baiknya tuan-tuan berzanji tapi tuan-tuan terjemahkan. Kalau Pak Imam boleh terjemahkan ayat berzanji itu lagi bagus. Jadi makmum semua boleh tahu. Sebab bahasa Arab bukan semua orang tahu kan. Ya. Pak Imam sendiri pun kadang tak lulus. Saya sendiri pun bukan tahu berzanji itu bahasa dia kan. Bahasa kan, walaupun bahasa Arab sekalipun kita bukan mahir sangat pun. Ya, jadi kita ada sekarang buku yang terjemah, buku berzanji itu ada terjemahannya, kita baca macam ni kan, buku ni kan. Ada terjemah kan. Jadi kita baca satu rawi itu, kita baca terjemahan, jadi insya-Allah dapatlah manfaatnya. Ya, apa yang ditulis oleh pengarang berzanji itu. Ya, insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'na wa la syaqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.